أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada para penonton, para jemaah sekalian, khususnya jemaah Masjid Muttaqin yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama secara online untuk kita teruskan pengajian kita berkenaan amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni walaupun jemaah sekalian ada yang kita dah sebenarnya dah nak habis dah buku ni, dah nak khatam. Dah nak khatam lah. Kalau Quran khatam, buku pun kira khatam juga. Jadi ketika dah nak habis tu, tiba-tiba kena pula COVID, jadi kuliah pun kena stop, kita pakai online. Jadi sekarang ni kita ulang kaji. Mungkin ramai di kalangan para penonton pun tidak mengikuti kuliah kita di masjid. Ada yang mungkin ada di sini para penonton yang ikuti juga, dan kita ulang kaji lah. Sebab kita ni kadang-kadang belajar, memanglah kita dah belajar dah ujung dah, tapi yang awal-awal tengah-tengah kita dah lupa balik. Sebab yang penting ni para penonton sekalian, yang penting kita beramal, kita lakukan, buat apa yang kita dah belajar. Bukan setakat nak hafal, nak tahu saja, tapi kita kena amalkan apa yang kita dah belajar. Jadi kita dah bincangkan pada minggu lepas berkenaan satu amalan kita usahakan, iaitu akhir hayat kita kalau boleh ucapan yang paling kita perlu sebut sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dan kalau boleh tambah lagi Muhammadur Rasulullah, dan Rasulullah jamin masuk syurga. Akhir kalimat kita adalah la ilaha illallah, jamin masuk syurga, masya-Allah. Jadi sebelum kita nak teruskan tajuk kita seterusnya berkenaan cara-cara, ini yang kita nak ni, cara-cara untuk mempermudahkan kita supaya dapat mengucap sebelum meninggal dunia. Sebab ada orang nak meninggal tak boleh mengucap. Yang padahal dia sering sembahyang tapi tak boleh mengucap, nak meninggal. Ada orang ni masya-Allah senang dia mengucap, senang dia meninggal dunia. Jadi kita sekarang ni ada di dalam buku ni ada dibincangkan cara-cara mudah-mudahan akhir kalimat kita sebelum kita tinggalkan dunia la ilaha illallah ni, ada cara-cara dia insya-Allah dipermudahkan. Jadi sebelum kita teruskan pengajian, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu kita dan mempermudahkan untuk kita beramal saleh, dan mudah-mudahan diberikan kita kesihatan, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jadi minggu lepas kita dah bicarakan, kita membantu orang-orang yang nak meninggal macam mak kita, bapa kita, orang-orang yang terdekat lah. Kalau boleh, kalau dah tanda-tanda doktor kata orang dah tak ada harapan lagi, dah bawa balik rumah nak meninggal, jadi pastikan ada orang yang mentalkinkan. Mana mungkin lagi satu hari, 2 hari nak akan meninggal, doktor kata tak ada harapan lagi. Jadi biar jangan sampai semuanya tinggalkan dia seorang di dekat bilik, biar ada satu orang jaga. Jadi kalau waktu dia dah nazar meninggal, ditalkinkan, mana dibacakan di telinga dia la ilaha illallah, ataupun mula-mula pelan-pelan sikit lah, macam ya Allah, Allah. Jadi bila dia ikut, kemudian kita teruskan lagi, kita sebut la ilaha illallah, sampai dia boleh sebut tu sehingga dia meninggal dunia. Alhamdulillah, ini satu kejayaan besar. Jadi kesimpulan perbincangan kita minggu lepas berkenaan mengucap la ilaha illallah, iaitu muka surat 139 di sini, orang yang dapat mengucapkan syahadah sebelum meninggal adalah satu keuntungan yang amat besar bagi dirinya, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi.
Setelah itu segala-galanya hanyalah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang akan hamba-hambanya. Jadi walaupun kita dah bincang sebelum ini, ulama berbeza pendapat. Ada mengucap la ilaha illallah tapi dia penjenayah, dia seorang perompak, kena tangkap, lepas tu dihukum gantung. Jadi sebelum nak kena hukum gantung, biasalah dekat Singapura pun sama dekat penjara-penjara ni, kalau orang sebelum hukum gantung, nanti ada ustaz datang, dia suruh dia bertaubat. Awak ni sebelum meninggal dunia, sebelum digantung, bertaubatlah kepada Allah, mengucap la ilaha illallah. Jadi dia seorang penjenayah, mati kena hukum gantung, tapi dia sempat mengucap la ilaha illallah. Macam mana ni? Jadi ada ulama berbeza pendapat maksud sebenar. Tapi bagaimanapun, ini satu keuntungan secara umumnya, orang yang dapat mengucap la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Mungkin penjenayah tu mungkin dia dah bertaubat, mungkin dia dah insaf, dia mana dia betul-betul bertaubat mungkin agaknya. Jadi sebab itulah dia dapat mengucap. Dan satu lagi, sebelum saya nak bincangkan cara-cara untuk mempermudahkan kita ni dapat mengucap ketika sebelum meninggal dunia, di sini ada satu hadis yang cukup menarik, muka surat 140. Bersabda baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Artinya akan dibangkitkan setiap manusia dari kuburnya kepada mahsyar nanti mengikut keadaannya ketika dia mati. Bermakna kalau matinya dalam keadaan kebaikan, iaitu husnul khatimah, seperti dapat mengucap, maka beruntunglah dia. Jika dia mati dalam keadaan mabuk, meminum arak atau mengambil rasuah dan menipu, tidak taat kepada Tuhan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan begitu. Ini yang Rasulullah SAW terangkan tadi, memberitahu yub'ats, kita akan dibangkitkan nanti di hari akhirat dalam keadaan kita mati macam mana. Kalau kita meninggal dunia, kita dapat mengucap alhamdulillah. Jangan pula meninggal dunia tengah buat benda-benda tak senonoh pula, tengah ambil rasuah ni, 10 bilion masuk poket pun tak cukup, tiba-tiba kena sakit jantung. Aduh pak, sakit jantung, mati kat situ. Duit pun mana, tinggal 10 bilion atau mana. Di akhirat bangkitkan, alamak 10 bilion mana nak taruh ni. Jadi dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal dulu macam mana. Ini yang dibimbangkan juga. Sebab itu siapa yang meninggal dalam keadaan macam kita dengar ada orang alim, dia meninggal bulan Ramadan, macam alhamdulillah kita mungkin tahu kenal Ustaz Ismail Kamus rahimahullah. Beliau meninggal dunia pada hari pertengahan Ramadan, kemudian hari Jumaat, kemudian ya Allah nampak dia punya kelebihan-kelebihan. Maknanya meninggal nanti dibangkitkan dalam keadaan macam mana dia meninggal. Itu mana orang alim, banyak pula orang habib-habib banyak sekarang meninggal, tak tahulah apa sebabnya. Jadi dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dulu. Jangan pula itu kalau yang kita bimbang meninggal dunia tengah mabuk. Pun ada kes juga saya dengar dululah waktu keluar surat khabar pula. Ini waktu New Year kan banyak budak-budak ni tak tahu mabuk sana mabuk. Sekali keluar surat khabar saya baca, ada budak Melayu dia dah mabuk, dia pergi tidur pula dekat ini tepi sungai, dengan apa river apa Boat Quay ke Clarke Quay mana dia pergi tidur tepi situ. Kemudian kawan dia sadar, mana kawan aku lagi satu ni. Rupanya kawan dah jatuh kat river, matilah. Dan semua dah mabuk. Ini yang na'udzubillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita tak adalah melakukan benda-benda pelik-pelik macam inilah. Jadi itulah para jemaah, pastikan mudah-mudahan insya-Allah akhir hayat kita ni dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu digalakkan kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, dengan kebaikan. Baik, sekarang kita masuk dia punya tajuk utama kita ni. Ini yang paling penting, cara-cara untuk mempermudahkan ucapan syahadah, mengucap sebelum meninggal insya-Allah. Muka surat 140. Pertama, para penonton sekalian, fokus sikit. Perbanyakkan zikir dan ucapan syahadah, mengucap sewaktu masih sihat. Ini yang pertama para penonton. Kalau boleh kita dibanyakkanlah ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah.
Ini macam Imam Ghazali rahimahullah, antara zikir-zikir Imam Ghazali ni Masya Allah, dijadikan ada satu hari khusus tu untuk menyebut la ilaha illallah, bukan 100 kali, 1000 kali. Ini orang-orang alim, orang-orang soleh, dijadikan ada hari-hari tertentu, masa-masa tertentu dia berzikir 1000 kali, 1000 kali. Macam Imam Ghazali katanya, wallahualam, saya dengar daripada seorang ustaz, dia kata ada hari dia baca apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. Ada masa contohnya kalau Jumaat, hari Isnin dibaca selawat berapa kali? 1000 kali. Kemudian dibaca hari-hari tertentu la ilaha illallah 1000 kali. Ini orang-orang soleh punya zikir ribuan. Kita ni, kita cubalah, walaupun mungkin susah 1000 tak apa, kita try satu hari 50 kali. Kalau boleh naik sikit 100 kali. Sehinggalah kalau boleh seberapa banyak, tapi perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Dan kalau boleh zikir yang Rasulullah ajar tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini dipanggil sebagai zikir baqiyatus salihat. Ini Al-Quran ada sebut, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Ini zikir antara zikir yang kekal, yang penuh berkat dan banyak pahala kelebihan. Allah akan berikan kepada hamba-Nya yang banyak zikir tadi. Malahan Rasulullah pun sebut ini zikir ni lebih baik daripada segala kemewahan, daripada apa yang dikumpulkan manusia kat dunia ni pun tak akan, kemewahan yang dikumpulkan tak akan sama dengan Allah akan berikan kelebihan besar zikir tadi. Jadi banyakkan ucapan la ilaha illallah, ataupun kalau tu pun ya Allah, ya Allah. Sebab tu orang-orang Melayu kita ni bagus juga. Kadang-kadang tengok anak-anak ke, tengok budak-budak degil ke apa, ya Allah budak ni kenapa degil sangat? Dia ya Allah tu yang penting tu. Ya ada pula astagfirullah, kenapalah anak aku ni? Astagfirullah tu yang penting. Jadi ucapan ni bagus. Sebab apa? Nanti akhir hayat ucapan yang akan disebut zikir-zikir. Tapi kalau kita asyik ucapan kita tak habis kata-kata kotor, bahasa yang kesat, mencaci orang, ini bahasa kita. Takut akhir hayat pun, sebelum meninggal pun sempat lagi caci orang, maki hamun orang ni. Na'udzubillah min zalik. Baik, ini pertama, perbanyakkan zikir, ucapan la ilaha illallah. Kedua, perbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang banyak orang-orang yang banyak berselawat ni, nak meninggal ni pun mudah, hidupnya pun mudah. Berkat hidup dia Allah berikan kepada orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak bertaubat, ya Allah ampunilah dosa kami, astaghfirullahalazim. Sebab orang yang bertaubat ini benar-benar menunjukkan keikhlasan, merendah diri, mengharap kepada keridaan Allah Ta'ala, mengharap kepada rahmat Allah. Jadi orang yang bertaubat ini yang menjadikan diri dia insya-Allah mudah-mudahan sebelum akhir hayat dia mudah untuk mengucap la ilaha illallah, ataupun sekurang-kurang pun ya Allah. Sebab ada orang pun kadang susah dia nak meninggal ni, kadang-kadang bukan senang sebagaimana kita jangka. Ada yang nak sebut pun susah. Jadi kita pelan-pelan ya Allah, talkinkan, sebutkan telinga dia ya Allah, ya Allah. Jadi boleh sebut ya Allah pun dah alhamdulillah. Baik, seterusnya yang ketiga, ni kena hati-hati tuan-tuan para penonton sekalian. Ini yang kita bimbangkan iaitu kalau bolehlah jauhi daripada sikap kurang ajar kepada ibu bapa, jauhi daripada sikap biadab, tak ada hormat dengan ibu bapa kita sendiri. Ini banyak kisah-kisah yang saya dah dengar, malah daripada hadis Rasulullah, kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kisah-kisah yang saya dengar, ya Allah kadang-kadang seram dengar. Ada seorang teman pun cerita yang mana seorang laki-laki ni, dia dengan ibu dia, ya Allah, tak ambil kisah, dah langsung tak tanya khabar. Kemudian dia kahwin, sikit-sikit bini saja betul. Iyalah kalau nak
sayang bini pun kenalah tengok juga. Kadang mak cakap betul, isteri cakap salah. Kadang-kadang isteri cakap betul, mak cakap salah. Memang ini kadang berlaku. Tapi kita ni jangan sampai menjadikan hati ibu ni menjadi benci, maknanya menyumpah dengan anaknya pasal kita tak tahu nak jaga hati mak bapak kita. Dan saya pernah dengar ada orang sampai dia hidupnya susah, matinya pun susah. Apabila diperiksa, sebab dia langsung makna biadab dia dengan mak dia, tak ada hormat dengan mak bapak dia. Ini hati-hati para penonton sekalian. Kadang-kadang ada orang yang zikirnya Masya Allah, selawatnya Masya Allah, hebat, tapi dengan mak dia tak ada rasa hormat, biadab, maaf cakaplah, kurang ajar dengan mak dia, bapak dia. Jadi ini pun boleh menyebabkan seseorang itu susah untuk dia mengucap sebelum meninggal dunia. Macam kisah Alqamah di mana radhiyallahu anhu, seorang sahabat, di mana ketika nak meninggal tu dia susah nak mengucap. Sahabat kata, mengucap la ilaha illallah, tak boleh, muda lagi orang yang meninggal dunia. Biasa orang dulu sakit Jadi akhirnya sahabat bertanya, minta jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang ni nak meninggal, susah dia nak meninggal dunia, dan dia nak mengucap pun tak boleh nak mengucap. Jadi Rasulullah dah tahulah, dia kata dia ada mak bapak. Jadi sahabat kata dia ada seorang ibu. Mana ibu dia? Ibu dia tak ada, panggil mak dia. Ya, apabila dia tanya kepada ibu dia, ni anak kamu ni nak meninggal dunia ni, sedang nazak, mengucap pun tak boleh. Jadi kenapa kamu tak datang? Ini banyaklah soalan. Jadi ibu jawablah, anak saya ni orang yang baik, ibadahnya bagus, dia punya amalannya Masya Allah hebat. Rasulullah dah tahu. Nabi tanya, kamu seorang ibu, hubungan kamu dengan anak macam mana? Terus ibu dia senyap, dia tak cakap apa-apa. Akhirnya ibu cakaplah bahawa anak dia dengan mak dia memang sikapnya tak berapa bagus lah. Jadi akhirnya Rasulullah kata, kalau gitu macam mana? Minta supaya ibu dia maafkanlah apa yang, jadi ibu dia pun maafkan. Jadi menurut riwayat, kenapa sampai macam gitu sekali susah dia nak mengucap tu? Sebabnya ni cerita yang riwayat saya terbaca, iaitu kerana dia lebihkan isteri dengan anak-anak. Sampai kalau beli makanan, ada makanan yang sedap-sedap, mereka makan dulu, habis semua, belen-belen tu baru kasih mak dia. Setiap kali makan sedap-sedap, belen-belen kasih mak dia. Siapalah tak sakit hati kalau seorang ibu, kalau ibu dah kita pun sakit hati juga. Kawan ambil belanja, dia bedal, maaf cakaplah, dia makan semua, kemudian belen baru kasih kita. Ni apa ni, nak belanja apa? Begitulah seorang ibu sakit hati, dah besarkan anak dia, maaf cakap, mandikan, kasih sayang, tiba-tiba anak tak, maknanya merendahkan ibunya, tak ambil kisah macam itu sekali. Jadi ini kena hati-hati para penonton sekalian, para jemaah. Jangan sampai kita ni ibadah bagus tapi biadab dengan mak bapak kita. Dan seterusnya, antara yang perlu mempermudahkan kita untuk mengucap insya-Allah sebelum kita meninggal dunia, iaitu satu lagi kita kena elakkan perkara ini, iaitu jauhi daripada rezeki yang haram. Jauhkan daripada sumber pendapatan yang haram, makanan-makanan yang haram, sebab ini akan menjadikan tubuh kita ni semua dah jadi benda haram. Nabi menyebut alaihi salatu wassalam, kullu lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh daripada haram, fannar aula bihi, maka neraka yang lebih utama. Pasal apa? Sumber pun daripada benda yang penipuan, maaf cakap rasuahnya, daripada duit, daripada duit haram, dan kemudian minum pun makan haram, tubuh penuh dengan haram. Macam mana dia nak selamat? Akhir hayat pun silap-silap bukan mengucap, entah dia masih minum lagi benda yang haram lagi. Jadi jauhi kalau boleh sumber haram dan makanan-makanan yang haram. Mudah-mudahan dipermudahkan kita akhir hayat untuk mengucap. Antaranya juga yang kelima, ini perlu kita elakkan. Ini pun kena hati-hati, ini pun saya perasan juga, iaitu jauhkan daripada sikap suka menghina orang-orang saleh, menghina orang-orang alim. Kadang-kadang kita rasa kita hebat, kita tengok ni orang saleh, orang alim, kita hina, sudahlah dia.
Ini siapa dia? Maaf cakap kucing kura. Orang alim dia kata kucing kura, orang salih. Ini jangan. Sebab para jemaah sekalian, luhumul ulama masmumah. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Rasulullah memberi peringatan bahawa sesungguhnya daging orang-orang saleh, maknanya tubuh dia tu beracun. Beracun bukanlah maknanya nak makan tubuh, tak. Jadi kita kalau hina orang-orang saleh, kekasih Allah, orang-orang alim ulama, makna benda tu hina, racun tu balik pada kita. Dan sesiapa yang memusuhi kekasih Allah, Allah Ta'ala akan iklankan perang pada dia. Ini perkara yang kadang-kadang saya pun perasan, orang-orang yang suka menghina. Dia kadang-kadang, yelah ada orang dah pandai ilmu agama, bagus. Tapi dia rasa dia dah pandai sekali-kali. Dia mula menghina orang-orang. Kadang-kadang ada yang kata Imam Syafi'i tak pandai ilmu hadis. Dia rasa macam hebat sangat ilmu hadis dia. Dia hina pula ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tak tahu ilmu hadis. Oh, dia rasa dia dah mula sombong. Ini menghina, merendah-rendahkan martabat orang-orang alim kita. Kalau kamu tak setuju pendapat, tunjukkan budi bahasa, tunjukkan sikap bahasa yang baik. Kalau tak setuju dengan orang alim ni, bahasa yang lembut, ini bukan main lagi. Jadi para jemaah sekalian, sebab itu saya lihat orang-orang yang suka menghina orang-orang alim, orang soleh ni hati dia keras. Hati dia keras membatu. Kadang kita tegur dia, awak tak boleh cakap macam gini, memang awak ada pendapat sendiri, tapi hormatlah pendapat orang lain. Dia pun beradab, apa ke? Ini dia mula tuduh kita pula. Dia cakap bahasa yang kasar, bahasa yang keras, menuduh, mencaci. Habis dia ada ilmu agama. Ini menunjukkan hati sudah jadi membatu, keras, akhir hayat pun nanti masalah. Kemudian antaranya juga ialah macam tadilah, mentalkinkan sebelum nak meninggal tu, kita talkinkan, bacakan di telinganya la ilaha illallah, atau permulaan sikit-sikit dulu lah, ya Allah, ya Allah, kalau boleh la ilaha illallah. Dan paling bagus sebelum kita akhiri ni, paling bagus ni pengalaman saya juga, iaitu baca surah Yasin bagi orang yang dah nazak. Orang yang dah nazak, dah rasa dah nak meninggal, doktor pun kata tak ada harapan, macam kita bacakan Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranul Hakim sampai habis. Dan terbukti memang ada hadis pun sebut, dan dari pengalaman pun terbukti, orang yang dibacakan surah Yasin ini sebelum dia meninggal, dia nak meninggal senang sekali. Meninggalnya senang. Ini pengalaman saya dengan ibu sendirilah, apabila baca Yasin sampai dekat akhir surah Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Akhir surah Yasin. Saya baca, lihat pada ibu saya, dia pun tarik nafas, senang, terus pergi. Tak ada macam susah ke apa, senang terus pergi. Alhamdulillah, saya bersyukur. Walaupun keliling semua menangis pasal pemergian kan. Jadi saya gembira pasal apa? Perginya senang, dapat mengucap semuanya alhamdulillah, syukur. Jadi itulah para penonton sekalian, antara perkara yang mempermudahkan insya-Allah kita mengucap sebelum meninggal dunia, dan tempat kita insya-Allah syurga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tu, satu lagi sebelum saya lupa, elakkan daripada ilmu hitam. Jauhi daripada ilmu hitam juga. Sebab ini pun saya dengar ada seorang ustaz cerita, orang yang main ilmu hitam ni pun nak meninggal pun problem. Kadang-kadang dah mati tapi badan dia boleh bergerak-gerak. Siapa tak takut? Dah meninggal lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kepala dia boleh berpusing. Macam tangan boleh bergerak. Saya nak ziarah berseram. Jadi orang macam ini kadang-kadang ada ilmu hitam ni. Kita mudah-mudahan dijauhkan Allah Ta'ala daripada ilmu sihir, ilmu hitam. Jadi kesimpulannya para penonton sekalian, pertama, hebatnya orang yang nak meninggal dunia dapat mengucap la ilaha illallah. Kedua, kita akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan bagaimana kita meninggal dunia. Dan yang ketiga, tadi kita bincangkan cara-cara untuk mempermudahkan kita mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan yang paling penting, Allah Ta'ala permudahkan kita untuk dapat mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal dunia.
Ada satu lagi zikir pun bagus kita sering baca ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, permudahkan saya untuk berzikir padamu, bersyukur padamu dan beribadah dengan yang terbaik. Alhamdulillah, ini zikir memang terbukti insya-Allah mempermudahkan kita untuk berzikir dan mudah-mudahan meninggal kita pun dalam husnul khatimah. Jadi sebelum kita akhiri kuliah ini, marilah sama-sama kita mengucap la ilaha illallah 10 kali dengan niat, ya Allah jadikanlah akhir hayat kami, ibadah kami ini semua insya-Allah semuanya yang diterima, dan akhir hayat kami la ilaha illallah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.